You buat apa kat sini? Sini. Itu komputer, itu tulis surat. Tulis surat untuk apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Sofia Nur Solihatun selama 1 jam dalam 999 program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Taktik mempromosikan pinjaman menerusi sistem pesanan ringkas SMS dan laman sembang digital dikesan. Malah surat-surat ugutan terhadap mangsa turut ditemukan. Segalanya terbongkar apabila pihak berkuasa menjalankan serbuan ke atas sebuah rumah mewah yang dijadikan sebagai pusat operasi sindiket Along ini. Laporan wartawan Haris Farouk Alex membuka tirai 999 minggu ini. Berselindung di sebalik kediaman mewah bernilai jutaan ringgit. Itu modus operandi sindiket pemberi pinjaman wang tanpa lesen atau Along yang menjadikan sebuah rumah di kawasan elit Shah Alam Selangor sebagai markas. Password berapa? Password? Hasil operasi, pihak polis berjaya menahan 12 lelaki warga tempatan yang menjalankan kegiatan sindiket berkenaan. Lebih mengejutkan apabila pihak polis menemukan puluhan sampul surat beralamat. Pasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Selangor turut mengesyaki surat-surat yang disediakan adalah bagi tujuan ugutan terhadap mangsa. Yang belum buka. Mari kita buka satu. Buka satu. Banyak. Banyak. Seorang pekerja lelaki berusia 20 tahun mendakwa kononnya mula bekerja sejak sebulan yang lalu. Setiap pekerja sindiket ini juga difahamkan mempunyai tugas tertentu dalam pengendalian aktiviti ceti haram ini. You buat apa kat sini? Sini. Itu komputer, itu tulis surat. Tulis surat untuk apa? Orang pinjam. Orang pinjam. You buat Along lah. Along. Itu tulis surat. You buat semua kerja tulis surat saja ke? Saya baru datang tulis. Saya baru masuk tulis saja. Berapa lama masuk? 1 bulan. 1 bulan. Lebih. You punya kawan-kawan lain buat apa lagi? Itu handphone. Handphone? Handphone buat apa? WhatsApp tulis WhatsApp. ke customer. Taktik ugutan bersurat pula dipercayai dilakukan terhadap peminjam wang yang gagal membayar semula pinjaman. Orang pinjam. You WhatsApp apa? You cakap apa? Dia orang Dia cakap tulis apa? customer. Tulis pinjam. Mau pinjam apa? Pinjam berapa? Oh, mau pinjam berapa? Okay. So lepas tu you promote lah. Promotion lah. Bukan saya. Kalau customer tak bayar saya tulis. Oh, customer tak bayar baru Surat. you tulis. You punya kawan semua promote sama customer. Siapa mau pinjam. Hasil siasatan lanjut mendapati sindiket ini turut menjalankan promosi pinjaman melalui sistem pesanan ringkas dan laman sembang digital. Sindiket ini juga mensasarkan pelanggan yang memerlukan pinjaman wang dengan segera dan mudah. Ini barang yang pasti. Ini barang-barang dia. Ini kan juga. Okey, ini cash. Pinjaman yang ditawarkan kepada mangsa bermula daripada RM500 sehingga RM100,000. Difahamkan setiap dokumen permohonan mangsa dibuat secara dalam talian dan tiada perjumpaan di antara mangsa dan ahli sindiket ini. Rumah mewah 2 tingkat ini disewa dengan kadar RM5,000 sebulan bagi mereka menjalankan kegiatan haram Along. Kalau ikut jiran sana dah lepas PKP tamat itu dalam bulan 6 hujung pertengahan bulan 6 atau bulan 7. Mau ikut statement apa lah tu percakapan jiran sini. Lepas PKP baru pindah kat sini. Oh, lepas PKP baru nak start lah operation lah. Ya. Okay.
Menurut pegawai turus bahagian anti maksiat, perjudian dan kongsi gelap di 7 Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor, DSP Zuhairi Muhammad Rashid, serbuan dilakukan berdasarkan aduan awam. Penghuni rumah mewah ini dikatakan sering keluar masuk dalam keadaan mencurigakan. Keadaan di kawasan halaman rumah ini yang sering dipenuhi kereta mewah dan bilangan kenderaan meragukan turut menjadi persoalan kawasan kejiranan bertaraf elit ini. Premis ini dihuni oleh sindiket sejak 3 bulan lalu dan beroperasi di antara jam 9 pagi sehingga jam 5 petang setiap hari. Dalam operasi yang sama, unit siasatan jenayah komputer forensik D10 turut hadir bagi melakukan analisis terhadap barang kes yang ditemukan. Kesemua 12 lelaki warga tempatan yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjaman Wang APPW 1951. Operasi tamat jam 2 petang. Kesungguhan kerajaan bagi menangani ancaman COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri sentiasa turun padang untuk memastikan keperluan dan sistem penyampaian yang cekap dilaksanakan. Ini termasuk bantuan penghantaran barangan keperluan kritikal bagi menangani pandemik COVID-19 di negeri Sabah dan Sarawak. Saksikan laporannya. Susulan penularan wabak COVID-19, penghantaran barangan kritikal ke negeri Sabah dan Sarawak merupakan antara inisiatif yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia. Menerusi Perkhidmatan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, 2 pesawat angkut A400M dan C130H digunakan untuk membawa keseluruhan muatan seberat 15 tan membabitkan kelengkapan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesawat ini juga membawa barangan dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang merupakan 100 kotak sarung tangan getah, selain 44 kotak pelitup muka dan PPE dari Kementerian Pertahanan serta 2 peralatan ventilator, 25 kotak pelitup muka dan 22 kotak cecair pembasmi kuman. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut melakukan tinjauan persiapan barangan dan proses memasukkan barang bantuan ke dalam pesawat. Turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, disertai Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Muiz Abdul Aziz. Perdana Menteri turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada anggota TUDM serta agensi lain yang terbabit sebagai barisan hadapan ke atas usaha dalam membantu negara mengawal serta memerangi wabak COVID-19. Nak tentukan. Okey. Sama-sama kita jaga rantaian COVID ni supaya dia terus tak menular terus. Okey. Sama-sama bersama. Tindakan dan didikan pematuhan SOP terhadap masyarakat, khususnya di Petaling Jaya, terus dikuatkuasakan. Antara langkah yang diambil adalah melalui operasi Warn and Sweep. Wartawan Haziq Hamid menyertai operasi yang mensasarkan pematuhan SOP pekerja di Pejabat Pengurusan. Saksikan laporannya. Pemantauan prosedur operasi standard SOP bagi PKPB terus dilaksanakan susulan kadar kes COVID-19 berada dalam keadaan yang membimbangkan. Operasi Warn and Sweep antara inisiatif yang dijalankan pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Kaedah strategik yang diguna pakai ini menfokuskan terhadap didikan serta teguran ke atas pematuhan SOP. Operasi ini juga dilaksanakan 24 jam di setiap balai polis seluruh daerah Petaling Jaya.
kawasan yang menjadi tumpuan masyarakat, antara sasaran utama pihak polis bermotifkan kesedaran terhadap individu yang gagal menjaga SOP. Hello. Banyak customer or customer. You customer. You mask mesti pakai betul tau. Tadi saya budak nampak you. Ha? You rakyat mana from where? You Pakistan. Pakistan Malaysia kena patuh kita punya undang-undang. InsyaAllah. Pasal apa COVID di Malaysia ni kita tengok makin meningkat. Pematuhan tu you penting. Sektor pembangunan perniagaan koperasi juga antara tumpuan pemantauan 2 pegawai dan 14 anggota dari IPD Petaling Jaya dengan kerjasama Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Sebelum ini 999 membawa anda terhadap pemantauan terhadap restoran. Namun pada kali ini kami membawa pemantauan di sebuah pejabat pengurusan yang dijalankan oleh Balai Polis Kota Damansara. Dan pemantauan di sekitar pejabat pengurusan ini dijalankan setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Pemeriksaan yang dijalankan ini ternyata memberi respon positif kepada pekerja di sebuah pasaraya ini. Dalam beberapa minta dia keluar. Shift tu kita tu macam dia ada ni kosong. Ni ada ni kosong. Penjarakan fizikal 1 meter tu kena tentukan. Sama-sama kita jaga rantaian COVID ni supaya dia terus tak menular terus. Sama-sama bersama. Nanti saya sampaikan ke saya. Kita kena ingat Kota Damansara zon merah. Jadi kita jangan terus tambahkan lagi. Situasi ni dah masuk minggu kedua tau PKPB ni. Minggu kedua. Ketika pemantauan, aktiviti normal baharu masih lagi diterapkan oleh masyarakat di sini. Walau bagaimanapun, usaha membendung penularan musuh berdarah kecil ini tetap dilaksanakan oleh para barisan harapan selagi nyawa dikandung badan. Haziq Hamid, 999. Maklum balas disampaikan secara santai dan mudah difahami. Begitulah pendekatan Polis Daerah Penampang Sabah menerusi akaun rasmi Facebook mereka yang menjawab segala persoalan warga maya berkenaan jenayah dan penguatkuasaan. Laporannya bersama wartawan Halim Din. Anda tanya, kami jawab. Itulah satu hantaran segmen yang dimuat naik dalam akaun rasmi Facebook Polis Daerah Penampang Sabah. Menerusi segmen itu, warga maya bertanyakan pelbagai soalan. Manakala jawapan yang diberikan bukan sahaja mudah difahami, malah agak menarik dan membuatkan ramai terhibur membacanya. Difahamkan admin untuk laman sosial ini juga merupakan seorang daripada frontliner. Kadang-kadang admin berada di sekatan jalan raya. Kadang-kadang ada di pos statik dan pada masa yang lain berada di balai polis. Peningkatan jumlah kes COVID-19 sejak kebelakangan ini menimbulkan kebimbangan, seterusnya meresahkan kalangan penduduk, terutama di Sabah. Pendekatan yang diambil Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang melalui Facebook yang dijawab secara santai, khususnya berkaitan PKPB, sedikit sebanyak meringankan tekanan yang sedang dihadapi warga maya. Saya rasa apa yang paling penting, persoalan yang diutarakan tu terjawab dan segala informasi atau maklumat yang ingin disalurkan sampai kepada setiap lapisan masyarakat. Actually saya sangat tertarik jawapan daripada admin, sangat profesional lah. Di samping profesional dorang macam keep kami rasa friendly, mesra punya jawapan lah dorang bagi di Facebook. Komen-komen macam yang viral sekarang ni, so benda itu viral, so benda viral orang akan share, so orang share, orang akan nampak apa yang soalan-soalan yang patut yang kita nampak dan kita yang perlu tahu lah. Penyampaian tu orang bilang maklum balas daripada IPD Penampang. Bersantai itu tidak masalah bagi saya. Sebab sudah dikatakan polis dan masyarakat tidak berpisahkan, bisa tiadakan. Saya rasa macam gembira lah. Macam ada terasa sesuatu polis yang menjawab soalan-soalan seperti itu, macam dia santai saja.
yang menyenangkan hati kita. Itu yang menarik minat orang membaca, mengikuti FB IPD Penampang ni. Menurut Ketua Polis Daerah Penampang, TSP Muhammad Haris Ibrahim, setakat ini Facebook pihaknya telah mencecah lebih 40,000 pengikut. Alhamdulillah kita mendapat respon yang baik daripada netizen. Malah mereka memuji usaha Facebook Polis Daerah Penampang ini dalam menyampaikan maklumat kepada netizen di bawah sana. Dan alhamdulillah usaha ini telah pun diterima baik bukan saja di masyarakat di Penampang, tetapi masyarakat di Malaysia umumnya. Kerana kita melihat kepada respon-respon netizen-netizen daripada luar yang mereka mengatakan bahawa usaha ini yang bagus dan mereka amat senang, amat mudah sekali untuk menerima kepada cara dan juga teknik ataupun kaedah yang digunakan oleh Polis Daerah Penampang dalam menyantuni dan dalam masa yang sama membekalkan maklumat kepada masyarakat kita tentang SOP berkaitan PKPB yang sedang kita perkuasakan sekarang. Dalam pada itu, Polis Daerah Penampang terus melakukan pemantauan dan penguatkuasaan pematuhan SOP PKPB dari semasa ke semasa di sekitar Penampang dan Kutatan. Ketika pemantauan, DSP Muhammad Haris beramah mesra dengan pengunjung sebuah pasaraya sambil memberikan nasihat mengenai langkah-langkah pencegahan perlu agar rangkaian COVID-19 dapat diputuskan. Kalau kita melihat kepada keadaan di pasaraya, kita dapati tahap pematuhan di kalangan pelanggan dan juga pekerja adalah begitu bagus sekali. Mereka mematuhi kepada SOP yang telah ditetapkan, iaitu kalau kita melihat kepada pekerja, mereka memakai sarung tangan, penutup muka dan juga face shield. Pemantauan ini merupakan usaha berterusan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikuatkuasakan. Di hadapan Balai Polis, Balai Bomba Seksyen 15. Okey. 3 pusat hiburan diserbu bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Namun terdapatnya penjaga premis yang mendakwa bahawa mereka beroperasi di bawah lesen perniagaan restoran. Wartawan Haris Farah Alex menyertai operasi yang dijalankan oleh Polis Daerah Serdang Selangor hujung minggu lalu. Seterusnya dipersilakan sekarang ini yang dihormati Asisten Komisioner Polis Dr. Razali bin Abu Samah menandatangani nota serah terima tugas. Baru sahaja selesai majlis serah terima tugas sebagai Ketua Polis Daerah Serdang, ACP Razali Abu Samah mula mengatur pemantauan SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di kawasan Serdang. Rentetan itu, 3 pusat hiburan di Jalan Puteri Puchong diserbu kerana disyaki menjalankan perniagaan secara haram ketika syarat PKPB dilaksanakan. You tahu sekarang tidak boleh buka pub. Boleh? Tahu? Kenapa buka? Kenapa buka juga? Kerja. Kerja. Oh, kerja. You sebagai apa? Cashier. Tahu tak? Tak boleh buka zaman sekarang ni. Arahan. Tahu? Tahu. You pun tahu. Habis kenapa buka juga? Kita angkat gaji makan. Angkat gaji makan. Itulah. Angkat gaji makan ni lah skill dia. Kalau arahan tak boleh, janganlah buka. Betul. Serbuan dilakukan melalui hasil risikan pihak polis selama 1 minggu yang mendapati premis beroperasi bermula jam 5 petang sehingga 10 malam setiap hari. Why look sad? Warga negara asing ada berapa? Ni dia bekerja sini. Ada itu minum ya. Mari lipo customer mari. Mana? Pada masa yang sama, Ops Noda turut dijalankan bagi membendung perkhidmatan GRO warga asing. Premis ini dikatakan turut membenarkan gadis pelayan pelanggan warga asing untuk menemani pelanggan tanpa menghiraukan undang-undang. Operasi bermula jam 10 malam ini turut mensasarkan pengunjung yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Rata-rata pengunjung yang hadir berumur di antara 25 sehingga 55 tahun.
Mereka juga mengakui kesalahan melanggar syarat PKPB. Macam mana pun kita dalam masa PKP ni adalah dilarang untuk pergi mana-mana pub. Betul. Betul. Tapi bila kita pergi kadang-kadang macam ni, ini akibatnya. Kita sekarang ni COVID unseen enemy. Kita tak nampak itu benda-benda tu. Kita campur-campur macam ni dekat-dekat begini kan. At last, kita tahu balik rumah nanti dengan anak, dengan bini semua. So, kita ambil tindakan semua ni, kita buat saman ke compound PKP. Bukan sekadar ingin menghukum, pada masa yang sama, pihak polis turut menasihati pengunjung tentang risiko yang mereka hadapi ketika terdedah di tempat awam. Cukup rambut. Tapi kalau kita masyarakat tak dapat untuk nak menghayati apakah itu COVID itu sendiri, gagallah kita untuk membendung. Gagal untuk kita nak membendung penularan COVID ni. So you can get what I mean for you. So to spread all this virus, so we cannot be gathered together with all the friends lah. Di premis berlainan, beberapa pekerja asing tanpa dokumen lengkap turut diperiksa. Ada di antara mereka hanya menggunakan kad UNHCR untuk bekerja sebagai pembantu am di pusat hiburan ini. Ini ketemu. Lulikio. Sama Rohingya ni. Rohingya. Siapa dia punya tu? Siapa dia punya? UNHCR. Semua pakai UNHCR. Yang pakai kad UNHCR. Hasil operasi selama 2 jam ini, seramai 36 pengunjung dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 setiap seorang kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Manakala, serbuan yang disertai 15 anggota dan 5 pegawai dari IPD Serdang turut menahan 18 wanita warga asing yang dipercayai bekerja sebagai gadis pelayan pelanggan. Kenapa kita buat operasi ini adalah untuk menentukan bahawa penyakit di bawah PKPB ini, yang mana sekarang ini telah kita ketahui tidak boleh buka sebarang kedai-kedai hiburan ataupun pusat-pusat hiburan semasa PKPB. Jadi kurang daripada itu, untuk kita mengawal langkah-langkah ini supaya dia berjangkit, maka kita daripada IPD Serdang telah pun menjalankan operasi-operasi seumpama ini. Jadi kita juga mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada publik yang telah pun memberi kita kerjasama selama ini untuk menyalurkan maklumat-maklumat. Dan saya selaku Ketua Polis Daerah mohonlah kepada publik untuk beri kerjasama seumpama ini demi untuk mencegah, untuk kita menyahut seruan kerajaan di bawah langkah-langkah penyakit berjangkit dalam PKPB ini. Bagi kes melibatkan warga asing, kes disiasat mengikut Seksyen 39B dan 55B Akta Imigresen 1959 Palang 63. Manakala pengunjung dan penjaga premis dikenakan tindakan di bawah Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Operasi tamat jam 1 pagi. Saya tengah kerja ada di hadapan balai polis, balai bomba Seksyen 15. Okey. Melawan arus sehingga menyebabkan kemalangan. Itulah tindakan seorang warga emas berusia 73 tahun di Lebuhraya Kemuning Shah Alam LKSA minggu lalu. Kejadian kira-kira jam 5 petang itu dirakam oleh orang awam dan menjadi tular di media sosial dengan lebih 30,000 tontonan. Saya baru je lepas balai polis Seksyen 15. Saya tengah kerja ada di hadapan balai polis, balai bomba Seksyen 15. Okey. Menerusi video tular terbabit, warga emas itu telah pun memandu melawan arus di Lebuhraya menuju ke pusat bandar Shah Alam menyebabkan 2 kemalangan iaitu di kilometer 3.1 dan kilometer 6.6. Yang encik saya antara mereka yang telah pun menonton video ini, apakah pandangan menonton video tersebut warga emas yang telah pun menyebabkan 2 kemalangan ini? Bagi saya sebagai seorang pemandu
Berhemah Malaysia. Kita sebagai pemandu jalan raya, so tidak sepatutnya berada dalam keadaan panik dan sentiasa mengikut peraturan dan undang-undang Malaysia supaya kita tidak membahayakan pemandu-pemandu yang lain. Sedemikian rupa akan mengakibatkan kemalangan yang kita tidak hendaki dan akan membahayakan orang lain dan pemandu lain juga. Bomba Seksyen 15. Okey. Baik, Cik Natasha, berdasarkan video tersebut, adakah wajar atau tidak warga emas tersebut memandu cara tersebut? Bagi saya tak wajar sebab benda tu mesti lagi melibatkan keselamatan pemandu lain lah cerita dia. So macam tak bagus lah sebenarnya. Sebab yelah dah berumur macam tu, supposedly dia kena tengok juga dia punya taraf kesihatan dia okey ke tak. Tapi kalau untuk emergency mungkin tak ada orang kat rumah, mungkin dia perlulah. Tapi kalau katakan ada dia punya seseorang yang boleh menjaga dia ke apa, supposedly orang tu lah yang bawa dia. Baru 999 bertemu pengamal undang-undang Nur Zabita Muhammad Nur untuk mendapatkan pandangan berkenaan tindakan suspek dari aspek undang-undang. Saya baru je lepas balai polis Seksyen 5. Saya tengah kerja ada di hadapan balai polis, balai bomba Seksyen 15. Okey. Berkenaan dengan isu itu, saya nampak jelaslah berlaku kesalahan di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan 1987, iaitu memandu secara melulu dan berbahaya. Misalnya kita lihat di bawah Seksyen 84 kandung keseksaan, iaitu seseorang yang mempunyai mental yang tidak waras atau tidak siuman atau unsound mind. Sekiranya sewaktu perbuatan tersebut, kita lihat dalam kes ini pemandu tersebut dalam waktu dia melakukan kesalahan tersebut tidak boleh membezakan sifat perbuatan itu salah atau bertentangan dengan undang-undang, maka boleh digunakan. Sekiranya berjaya dibuktikan sewaktu perbicaraan di mahkamah, tertuduh atau suspek adalah merupakan unsound mind di bawah Seksyen 84 tersebut, makanya ianya adalah merupakan pembelaan yang baik. Tetapi jika gagal dibuktikan kerana seperti saya katakan tadi, standard of proof, gagal dibuktikan, maka dia akan dihukum di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan Raya. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Baharudin Mat Taib, suspek telah pun ditahan untuk dikenakan tindakan lanjut. Empat pendatang asing tanpa izin ditahan ketika cuba untuk merentas masuk ke perairan negara hujung bulan lalu. Saksikan aksi kejar buru oleh Agensi Penguasaan Maritim Malaysia sebelum mereka berjaya ditahan di perairan Tanjung Sepat, Selangor. Laporannya bersama wartawan Halim Din. Bertindak atas maklumat, dua bot ronda maritim Malaysia, APMM, diatur gerak ke lokasi sasaran bagi pengesanan dan pemantauan. Sebelumnya, stesen pengesanan radar sistem pengawasan laut, SWASLA, memaklumkan berkenaan satu pergerakan masuk bot mencurigakan. Ternyata, sebuah bot mencurigakan dikesan sedang memucut laju dalam cubaan berpatah balik ke perairan negara jiran. Yang transfer saya akan ambil. Tuan ambil yang 999 menemui pengarah Maritim Negeri Sembilan dan Melaka, Kapten Maritim Haris Fazila Abdullah di Ibu Pejabat Maritim Negeri di Kuala Linggi bagi mendapatkan butiran lanjut berhubung kejadian. Kami diberi penerangan berkaitan kedudukan persisiran pantai di sepanjang perairan Kuala Langat, Selangor hinggalah ke perairan Kuala Linggi, Melaka. Kedudukan sebahagian pantai yang agak terlindung dan mudah diluncuri bot pancung menjadi sasaran pendatang asing tanpa izin untuk menyusup masuk ke negara ini, sama ada bagi tujuan penyeludupan bahan terlarang atau manusia.
Kami kemudiannya bergerak ke arah jeti di mana bot pancung yang dirampas ditempatkan. Bot berwarna hitam tanpa bernombor pendaftaran ini boleh memuatkan sehingga 20 penumpang. Inilah bot pancung yang digunakan penyeludup dan seterusnya berjaya ditahan oleh pihak APMM pada malam kejadian. Jadi tuan, bagaimana pergerakan pihak APMM setelah mendapat maklumat adanya pergerakan penyeludup di perairan negara? Pada hari sebelum kejadian tersebut, kita memang telah mempunyai maklumat ataupun hasil daripada risikan mengatakan terdapat aktiviti penyeludupan berlaku di kawasan Tanjung Gabang hingga ke Tanjung Sepat. Apabila kita mengetahui daripada maklumat tersebut, kita telah melaksanakan kerjasama dengan pihak swasla dan pihak swasla pada malam tersebut telah mengesan terdapatnya pergerakan curiga daripada negara jiran memasuki ke negara kita. Dipercayai bot jenis ini menjadi pilihan penyeludup berikutan reka bentuknya yang memudahkan pergerakan di anak-anak sungai dalam kawasan Paya Bakau. Selain itu, bot ini mampu memecut laju dalam usaha mengelak daripada dipintas sekiranya berhadapan dengan pihak berkuasa. 1, 2, 3, 4 enjin sangkut yang digunakan oleh bot ini, setiap satunya berkapasiti 200 kuasa kuda dan dengan jumlahnya 800 kuasa kuda mampu membuatkan bot ini boleh memecut sehingga 52 knot, satu kelajuan yang cukup tinggi. Inilah dua bot ronda maritim yang digunakan ketika kejar buru berlaku. 999 turut meninjau kawasan perairan berhampiran yang sering menjadi laluan penyeludup. Jaraknya yang berdekatan antara dua negara juga antara faktor persisiran pantai di sekitar Tanjung Sepat menjadi tumpuan untuk aktiviti penyeludupan atau parti menyusup masuk. Rokok kretek merupakan antara barangan yang sering diseludup ke negara ini berikutan permintaannya yang tinggi. Dari lautan yang luas terbentang, kemudiannya menyusuri pesisiran pantai di sebalik Paya Bakau. Begitulah gigihnya usaha penyeludup untuk menjalankan aktiviti haram mereka. Dalam kejadian kira-kira jam 9.55 malam 20 Oktober lalu, 4 pendatang asing tanpa izin parti yang menyedari sedang dikejar buru maritim Malaysia cuba untuk berpatah balik ke perairan negara mereka. Hasil tindakan pantas, pasukan maritim Malaysia akhirnya berjaya menahan bot pancung ini. Go, 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 go! Tegak ada jangan! Ada jangan! Jangan ada kepala! Get up! Get up! Get up! Come on! Pemeriksaan ke atas bot mendapati ada 4 lelaki termasuk seorang tekong warga asing
Kesemua suspek berusia antara 38 hingga 53 tahun serta bot yang dinaiki dibawa ke Jeti Maritim Malaysia Negeri Sembilan dan Melaka untuk tindakan lanjut. Suspek akan disiasat mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63. Halimdin 999. 999 mengucapkan takziah kepada keluarga Konstable Nicolester Dadob anak unggat yang maut dalam kemalangan ketika mengejar sebuah kereta dipercayai dinaiki penjenayah. Laporannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Dalam kejadian kira-kira jam 5 pagi Ahad lalu, Konstable Nicolester Dadob anak unggat, 20 tahun, maut manakala pemandu MPV Lance Corporal Muhammad Fadirul cedera parah. Kedua-dua anggota terbabit melakukan rondaan cegah jenayah di kampung Kangkarta Brau sebelum terserempak dengan sebuah kereta Perodua Myvi dalam keadaan mencurigakan. Ingkar arahan supaya memberhentikan kenderaan, mereka kemudiannya mengejar suspek sebelum kereta peronda bergesel dan terbalik serta dilanggar sebuah SUV dinaiki orang awam. Bagaimanapun, tidak sampai 24 jam, 3 suspek yang melarikan diri sehingga menyebabkan kemalangan itu berjaya diberkas. Kesemua suspek didapati positif dadah jenis metamfetamin. Polis turut menemui peralatan menghisap dadah dalam kenderaan terbabit. Di Kota Kinabalu, polis Sabah merampas 794 senjata api tiruan menyerupai pistol, rifle dan mesin gun yang dipercayai untuk dijual kepada orang awam dalam 2 serbuan berasingan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sabah, Datuk Jawateh Dikun berkata, serbuan dilakukan jam 3 petang di 2 premis di Penampang. Turut ditahan 8 individu termasuk 3 wanita berusia 22 hingga 55 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 36-1 Akta Senjata 1960 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda atau kedua-duanya. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Bersama hentikan wabak COVID-19, elakkan kawasan tumpuan, amalkan penjarakan fizikal, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Sofia Nur Solehatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah. Almost, sorry.